cintakan bunga akan layu, cinta manusia akan mati. Cintakan Allah kekal abadi. Itulah cinta hakiki. Bertemu lagi kita dalam rancangan Hello Malaysia, dan kita mengalu-alukan kedatangan Al-Fadil Al-Ustaz Abu Syafiq Al-Ash'ari, pendakwa bebas, untuk kita bongkar topik pada malam ini. Selamat datang Ustaz ya. Jadi kita pun ada pemanggil, dan insya-Allah kita nak dengar daripada Haji Hamzah, orang Sabah. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetamu hormat kita malam ni, ya, ilmuwan kita yang kita hormati. Saya kira lah, Ustaz, andai kata media kita ni, ya, seperti media di barat lah, ya, dengan menjemput orang yang sekarang ni dibincangkan tentang yang dinamakan sebagai amanat ni. Kalau dia dipanggil tampil di hadapan media pada malam ini dengan tumpuan masyarakat Malaysia seluruhnya, saya yakin orang ini pasti akan dipilih oleh rakyat bagi menerangi negara ini pada pilihan raya yang ke-13 ini. Kita ambil satu contoh lah, ya, media di US, media di UK, negara yang tidak mengamalkan Islam, tapi akhlak mereka Islam. Dia boleh panggil Perdana Menteri Mesir untuk dijelaskan kepada rakyat apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Morsi. Ini CNN ni yang dikuasai, yang kita kata dikuasai oleh Yahudi. Dia boleh panggil pemimpin pembantu, memberi tahu apa sebenarnya matlamat pindahan perlembagaan itu pada rakyat Mesir. Saya faham, dan mereka pilih Morsi. Mereka sokong perlembagaan. Tapi negara kita ni, dia bincang topik, dia mengumpat, dia menghina, dia mencaci pemimpin pembangkang ini yang sebenarnya adalah seorang tokoh yang berwibawa. Kalau nak berani, berdepanlah panggil Ustaz Hadi. Tampil. Saya menggesa Hello Malaysia, panggil Ustaz Hadi. Biar orang masyarakat rakyat tanya Ustaz Hadi apa sebenarnya yang katakan Mat. Sebab ini adalah tidak UMNO. Benda ni benda basi. Kita dah panggil isu. Kita dah panggil isu begini untuk menimbulkan tension di kalangan rakyat Malaysia. Dia tak jantan mengulis, dia hanya berani baling batu sembunyi tangan. Terima kasih. Jadi itulah Ustaz, satu pandangan yang cukup ikhlas, dan sebenarnya untuk pengetahuan semua rakyat Malaysia hampir yang menonton 1.2 juta pada malam ini, saya nak beritahu, saya difahamkan kita dah jemput tetapi tak nak datang. Tak datang sebab apa? Wallahualam. Jadi kita mintalah Ustaz Abu Syafiq untuk komen tentang perkara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairum minhum. Yang bermaksud ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sama sekali di kalangan kamu itu menghina kalangan yang lain. Jadi di kalangan orang Islam, sesungguhnya kemungkinan orang yang kamu hina itu adalah lebih baik daripada kamu. Dalam ayat ini Imam Mufassir, iaitu Imam Al-Qurtubi, dan selain daripada Imam Qurtubi menyebutkan bahawa makna ayat ini larangan daripada Allah Azza wa Jalla agar manusia ini jangan sama sekali memperlekehkan apa kelemahan yang ada pada individu yang lain ataupun kelompok yang lain. Dan juga yang keduanya, jangan sama sekali memperlekehkan kesalahan ataupun maksiat yang pernah dilakukan, memperlekehkan orang yang melakukan maksiat itu. Contohnya, jika mana seseorang itu melakukan maksiat, seorang wanita yang tidak memakai tudung, kerana tudung ini wajib untuk dipakai bila mana keluar, bila mana yang lain menghina perempuan itu adalah satu larangan di dalam Islam. Begitu juga Islam melarang sama sekali, seperti mana kita bincang isu pada malam yang berbahagia ini, melarang umatnya menghidupkan satu suasana hobi ataupun kegemaran mengkafirkan orang lain. Seronok sekejap kafir, ni kafir, tu kafir, kerjanya mengkafirkan orang saja. Mengislamkan orang tak ada pula, mengkafirkan orang. Ini dilarang dalam hadis Imam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahawa Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu yang mengkafirkan seseorang Muslim seperti seolah-olah dia telah membunuh orang Islam itu. Larangan yang cukup berat. Begitu juga
banyak dalam hadis Nabi SAW bila mana menceritakan tentang hal isu berkaitan kafir mengkafir ini, dalam hadis yang sangat masyhur yang selalu kita sebut dalam pengajian ilmu kita, idza qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana kama qala wa illa raja'at alayhi. Hadis yang sangat masyhur yang bermaksud sekiranya seseorang muslim itu berkata kepada saudaranya yang mengucap dua kalimah syahadah, yang menunaikan ibadah yang difardukan oleh Allah Taala seperti solat dan selainnya, dia mengatakan kepada saudara itu, wahai kafir, mengkafirkan saudara itu ikut suka hati dia je, wahai murtad, tanpa apa-apa qadiyah, tanpa ada apa-apa alasan yang konkret untuk dihukumkan dia ini telah kafir, maka kufur itu, hukum tersebut tetap akan berlaku. Sama ada dua, kata Nabi, sama ada betul orang itu kafir kalau memang dia kafir, kalau dia melakukan perkara yang kufur yang jelas yang soreh, ataupun kufur itu kembali kepada kamu. Sebab itulah kita meletakkan tentang isu kafir ini berdasarkan daripada fahaman yang disebut oleh Ustaz Dr. Zamihan tadi, iaitu mengikut fahaman ahli sunnah wal jamaah. Bila mana ahli sunnah wal jamaah telah meletakkan satu kaedah yang disebut oleh Imam Ahmad Ibn Salam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawinya, menyebut la nukaffir ahadan min ahli qiblah bizambin ma lam yastahillah. Kita tidak boleh sama sekali mengkafirkan ahli kiblat. Ahli kiblat ni maknanya yang mengucap dua kalimah syahadah, yang solat mengarah ke arah Kaabah, dan juga tidak melakukan perkara-perkara yang kufur. Kita tak boleh mengkafirkannya walaupun dia melakukan maksiat, selagi mana dia tidak menghalalkan maksiat itu secara jelas. Perkara ini sangat jelas di sisi fahaman ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu saya menyatakan di sini, kepada mana-mana parti, mana-mana kumpulan, kita lupakanlah segala-gala pertelingkahan yang berlaku di antara kita. Kembalilah kita kepada satu fahaman yang selalu kita sebut di bernama Hello Malaysia ini, iaitu fahaman ahli sunnah wal jamaah. Buat apa? Sudah lama kita bergaduh, kadang-kadang kerana politik, kita tidak bertegur sapa kerana politik, kita tidak sembahyang di belakang parti yang lainnya. Begitu juga kerana politik, kadang-kadang kita tak makan sebelahan kawan yang lain, ataupun hidup kita sentiasa berpolitik, seolah-olah agama itu politik semata-mata. Tidak ada silaturahim. Mana pergi silaturahim? Ini yang berlaku sekarang di tanah air kita sejak berpuluh-puluh tahun. Kita kesal, dan sebab tu kita mengajak supaya umat Islam sama-sama bersatu dalam fahaman ahli sunnah wal jamaah, tak kira mana-mana parti. Ustaz, kita nak kuatkan ahli sunnah ni, nak gunakan politik untuk agama ke ataupun agama untuk politik, Ustaz Zamihan? Jawapannya mudah. Kita gunakan politik untuk agama. Sebabnya agama adalah segala-galanya. Bukan kau segala-galanya, bukan aku segala-galanya, bukan dia segala-galanya. Agama adalah segala-galanya. Sebab Allah berfirman, inna dina indallahi Islam. Dalam ayat yang lain disebutkan, al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi ayat-ayat ini menyegarkan minda kita, membuka pintu hati kita, bahawa kita menggunakan segala kebolehan, kepakaran, keilmuan, ruang, peluang, kekuatan yang ada demi memertabatkan agama. Karena bila kita memertabatkan agama, Allah akan memertabatkan kita sebagai umat yang terbaik. Menyusuri beberapa rentetan yang dikemukakan oleh saudara Zainal tadi, juga Cik Hamzah tadi, Tuan Haji Hamzah, saya agak cukup terkilan. Sebagaimana terkilannya perasaan bila mana Harimau Melaya kecundang di peringkat terakhir. Mengapa nak disifatkan sesi kita ini sesi mengumpat, lempar batu, sembunyi tangan? Sedangkan bila ditanyakan pada saya, apa masalah berkaitan dengan amanat pemimpin kanan pembangkang tadi, saya tak kata beliau kafir, atau saya tak menyalahkan dia. Saya hanya memberi pandangan dari sudut umum. Tapi ini masalahnya kita, bila politik kepartian menebal dalam diri, soal kebenaran, soal hujah dan dalil diketepikan. Jadi saya selaku pengkaji, selaku pegawai agama, agak sedikit terkilan dengan persepsi yang ditunjukkan begitu. Kerana dalam soal hukum kafir dan dikafirkan, bila kita sebut hukum, kembali pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu bila kita menyebut tentang hukum, mana
kita kembali kepada masdarnya, pada tempat kembali hukum itu, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Dan dalam soal-soal kafir dan dikafirkan ni, ia begitu subjek, ya, kerana ia melibatkan perkataan, perbuatan dan hati, soal kepercayaan. Jadi kita nak kata seorang ni kafir ke, fasik ke, zalim ke, tengok apa yang mereka ucapkan. Jika jelas, kita kembali kepada dalilnya, Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang kedua, kalau tak jelas, kita tak boleh nak beri keputusan sama ada kafir, kafir ataupun tidak. Baliknya mungkin orang tu zalim, mungkin orang tu fasik. Ini kalimah atau gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran sendiri. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humuz zalimun. Kadang-kadang kafir itu maksud engkar, kafir itu maksud kufur i'tiqad, kafir itu maksud kufur nikmat, kafir itu bermaksud zalim. Kerana Quran menggunakan bahasa-bahasa begitu nak melambangkan bahawa bila terkumpul kezaliman, kejahatan, kemunafikan, keingkaran, terkumpul semua itu, itulah yang dikatakan sebagai kufur yang besar. Jadi dalam soal ini kita perlu telus, kalau kita nak kata seorang tu kafir ataupun tidak, tengok kata-katanya. Yang kedua, kita tengok kepada perbuatannya. Jika perbuatannya menyalahi Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas dalam soal-soal maklum min ad-din bid-darurah yang diterima secara spontan sahaja, maka hukumnya jelas kafir dan keluar daripada Islam. Dan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahawa kafir ataupun murtad ini merupakan afhasyu anwa'ul kufri. Seburuk-buruk jenis kekafiran adalah murtad. Kerana boleh ditinjau dari sudut perkataan, perbuatan. Satu lagi ditinjau dari sudut akidah, dari sudut kepercayaan. Okey, dalam kita nak menentukan amanat ini kafir ataupun tidak, Sayyid Hasan Nasrullah ini kafir ataupun tidak, ataupun Syiah ini kafir ataupun tidak, Wahabi ini kafir ataupun tidak, ataupun ajaran sesat lain kafir ataupun tidak, kita tengok perkataan mereka, perbuatan mereka dan pegangan mereka. Bila menyalahi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah secara asas maklum min ad-din bid-darurah, maka hukumnya adalah keluar daripada Islam. Dan pihak autoriti yang boleh menentukan kafir ataupun tidak ini dalam konteks negeri kita, negara kita, merujuk pada Jabatan Mufti atau Majlis Fatwa Kebangsaan. Jabatan Mufti dan Majlis Fatwa saya. Kita akan teruskan kenapa Ustaz kata kita nak tahu, tengok kata-kata, tengok perbuatan dan tengok pegangan seseorang itu kafir atau tidak. Teruskan bersama Hello Malaysia.